wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kita di tempat yang sangat-sangat mulia, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat unggul, khususnya solat subuh secara berjemaah ni. Kalau kita tunaikan solat sunat subuh secara berjemaah, dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kita boleh bayangkanlah kalau solat sunat aja dah begitu besar nilainya di sisi Allah SWT, apatah lagi solat subuh fardunya tu. Pernah satu ketika Sayyidina Umar dapati satu orang sahabat, Sayyidina Sulaiman bin Abi Hasmah, tak datang subuh. Maka dia pergi rumah dia, mak dia beritahu Sulaiman ni sepanjang malam dia tahajud sampai subuh dia tertidur. Tak datang Masjid Nabawi. Maka Sayyidina Umar kata, aku lebih suka solat subuh berjemaah daripada solat sunat tahajud sepanjang malam. Kita boleh bayangkan nilainya solat fardu subuh dengan berjemaah. Dan kita kena bersyukurlah kerana kita di kalangan orang-orang yang telah diberi taufik hidayah oleh Allah SWT untuk tunaikan perintah Allah yang Ta'ala yang maha tinggi ini. InsyaAllah pagi ini kita baca sedikit amaran kerana tidak menunaikan zakat. Tadi dalam faidah sedekah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82 yang menceritakan Qarun ialah sepupu Nabi Musa AS. Dalam terjemahannya diberitahu sesungguhnya Qarun ialah daripada kaum Nabi Musa AS, dan dia sepupu bagi Nabi Musa AS. Kemudian kerana hartanya yang banyak dan dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka, kami telah menggunakannya dengan pelbagai jenis kekayaan dan kunci-kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang gagah perkasa. Ya, ini kunci-kunci harta Qarun ni begitu banyak hingga susah untuk diangkat oleh mereka di kalangan orang-orang yang gagah perkasa zaman dia lah. Jika kunci khazanahnya begitu banyak, maka hartanya pasti sangat banyak juga, dan dia berlaku sombong. Ketika kaumnya, yakni Nabi Musa AS dan lain-lainnya, menasihatinya dengan berkata, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaan kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang bermegah-megah seperti lagak kamu itu. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada kamu akan pahala dan kebahagiaan di hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu di dunia ini, iaitu untuk dibawa ke akhirat. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap kamu, iaitu dengan pemberian nikmat yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, iaitu dengan melanggar perintah Allah dan tidak menunaikan hak-hak yang wajib pada kamu. Sesungguhnya Allah telah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Mendengar nasihat ini, Qarun menjawab dengan sombong, aku diberikan harta kaya ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidak ada kena-mengena dengan pemberian daripada Allah SWT. Disebabkan perancangan aku yang teliti dan bagus, harta ini semua telah aku himpun. Dalam hartaku tidak ada apa-apa ihsan daripada Allah Ta'ala, dan tidak ada apa-apa hak untuk sesiapa yang lain. Maka Allah Ta'ala sangat memurkai dengan kata-katanya itu dengan berfirman, tidakkah dia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah Ta'ala telah membinasakan umat-umat yang telah selalu sebelumnya, dan orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan yang lebih banyak mengumpul harta kekayaan
Dan ingatlah apabila orang-orang yang berdosa yang diseksa, mereka tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana Allah Ta'ala sedia mengetahuinya. Kemudian Qarun keluar daripada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Pada saat itu berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan hidup dunia dalam kalangan kaumnya, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti Qarun. Cemburu. Sesungguhnya dia adalah seorang yang bernasib baik. Kata-kata demikian tidak semestinya menunjuk bahawa mereka ialah orang kafir. Sebagaimana sekarang ini pun ramai orang Islam yang tamakkan dunia dan setiap masa berfikir dan berusaha untuk mendapatkan kemajuan dunia kerana melihatkan kemajuan dunia kaum lain. Tengok orang bangsa lain kaya, kita mula ada sedikit cemburu. Dan berkata pula pada orang yang diberi ilmu agama, iaitu kepahaman agama dalam kalangan orang-orang mereka yang tamak itu, binasalah kamu, apa sangat yang kamu nak tamakkan daripada dunia sementara ini. Pahala daripada Allah lebih baik, yakni berjuta kali lebih baik daripada harta benda dunia yang hanya dapat bertahan beberapa hari saja. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian melainkan di kalangan orang-orang yang sabar. Lalu kami timbus Qarun bersama-sama dengan rumahnya dalam tanah kerana kedegilan dan kerosakan yang telah dibuatnya, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya daripada azab Allah SWT, dan dia tidak pula dapat menolong dirinya sendiri. Siapakah yang boleh menyelamatkannya daripada azab Allah, dan siapa yang akan terselamat? Melihatkan azab yang menimpanya, maka orang-orang yang pada masa itu yang dulu bercita-cita menjadi seperti Qarun, yang kaya seperti Qarun, mulai sedar bahawa tuah dan celaka tidak boleh bergantung kepada sedikit pun atau banyaknya harta. Lalu mereka berkata, wah, sungguhnya Allah Ta'ala memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Itu ialah salah faham kami yang menyangka bahawa Tuhan berada dalam keluasan rezeki yang banyak. Kalau tidak kerana Allah SWT memberi pertolongan kepada kami, tentulah kami juga akan dibinasakan seperti Qarun, yakni tertimbus dalam tanah. Aduhai, sesungguhnya orang yang kufur itu tidak berjaya, walaupun mereka mendapat seronok-seronok untuk beberapa hari dalam dunia ini. Surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Qarun ialah daripada kaum Nabi Musa alaihissalam, malah dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam, dan dia sangat terkedepan dalam pengetahuan keduniaan dan selalu berdengki dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepadanya bahawa aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat daripada kamu. Dia telah mengingkari daripada membayar zakat dan mula mengatakan kepada orang ramai bahawa Musa ingin memakan harta kamu atas nama Allah, yakni zakat. Dia telah memerintahkan kamu bersolah, kamu bersabar. Dia telah memerintahkan perkara lain, kamu bersabar. Sekarang dia perintah kamu pula mengeluarkan zakat untuk harta kamu, maka teruskanlah bersabar. Dia memperli orang ramai. Orang ramai berkata, perintah manusia ini, perintah Musa ini tidak boleh, yang ini kami tidak boleh bersabar lagi. Kamu beritahulah kami rancangan untuk melepaskan diri. Qarun pun berkata, saya berfikir kita sediakan seorang pelacur untuk memfitnah Musa bahawa Musa pernah berzina dengannya. Orang ramai telah mendapat seorang pelacur dengan menjanjikan hadiah yang banyak dengan syarat dia memfitnah Nabi Musa AS. Atas kesediaan perempuan itu, maka Qarun telah pergi bertemu Musa AS dan berkata kepadanya, kamu himpunkanlah Bani Israel dan sampaikanlah perintah-perintah Allah yang telah diturunkan kepada kamu. Nabi Musa telah menerima cadangan itu dan telah mengumpul semua Bani Israel. Apabila mereka semua berkumpul, maka baginda Musa pun mulalah memberitahu tentang hukum-hukum Allah. Saya telah diperintahkan memberitahu kamu agar kamu beribadat hanya kepada Allah. Jangan berpersekutuan Allah dengan sesuatu pun. Hubungkanlah silaturahim. Dan baginda Nabi Musa mengatakan bahawa hukum-hukum yang lain termasuklah jika siapa yang telah berkahwin melakukan zina, maka hendaklah direjam. Orang ramai pun berkata, bagaimana jika kamu sendiri yang berzina? Nabi Musa menjawab, jika saya berzina, maka saya pun sepatutnya direjam. Mereka berkata, kamu telah pun berzina. Dalam keadaan terkejut, Nabi Musa AS berkata, saya berzina? Orang ramai berkata, ya, kamu telah berzina. Sambil berkata demikian, mereka telah memanggil perempuan tersebut dan bertanya kepadanya, apakah yang kamu katakan tentang Musa? Nabi Musa pun meminta perempuan itu bersumpah dengan nama Allah sambil bertanya, apakah yang kamu kata?
Perempuan itu telah menjawab, apabila Tuhan telah menyuruh saya bersumpah dengan nama Allah, maka keadaan yang sebenarnya ialah mereka ini telah menjanjikan sekian-sekian banyak hadiah supaya saya memfitnah Tuhan. Tuhan sebenarnya bebas dan suci daripada fitnah ini. Mendengar kenyataan itu, Nabi Musa pun telah bersujud kepada Allah sementara sambil menangis. Dalam sujud itu, wahyu telah turun daripada Allah SWT. Apakah yang kamu tangiskan? Kami memberi kuasa kepada kamu atas bumi untuk membalas mereka. Perintahkanlah bumi melakukan apa sahaja yang kamu inginkan terhadap mereka. Nabi Musa pun mengangkat kepalanya dan sujud, daripada sujud, lalu memberi perintah kepada bumi akan menelan mereka. Bumi terus menelan mereka hingga ke buku lali. Lalu mereka memanggil dan merayu dengan penuh rendah hati kepada Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa sekali lagi telah memerintahkan agar bumi menelan mereka hingga paras leher. Mereka terus merayu dengan kuatnya kepada Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa AS telah memberi perintah yang sama kepada bumi, telanlah mereka. Maka semuanya mereka telah ditelan, tenggelam di dalam bumi. Berkenaan dengan peristiwa itu, wahyu telah diturun kepada Nabi Musa AS. Mereka terus memujuk kamu, mereka terus berterusan merayu kepada kamu. Demi kemuliaanku, jika mereka berdoa dan merayu kepada aku, nescaya pasti aku akan menerima doa mereka. Dalam hadis yang lain telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa maksud janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada dunia ini ialah berbuat amal di dunia untuk keperluan hidup akhirat. Hazrat Mujahid rahmatullahi telah menukilkan bahawa maksudnya adalah perbuatan taat kepada Allah, itulah bahagian dalam dunia yang akan dapat ganjarannya di akhirat. Hazrat Hasan Basri rahmatullahi berkata bahawa janganlah engkau melupakan bahagian kamu dalam dunia, maka simpanlah sebanyak mana yang diperlukan oleh kamu di dunia, yang lebihnya hendaklah dihantar ke akhirat dalam bentuk infak. Sebuah hadis lagi menyatakan bahawa simpanlah untuk keperluan kamu selama setahun, yang bakinya hendaklah disedekahkan. Sebahagian daripada penerangan kedua ini dalam mengenai keburukan bakhil, dalam bab kedua bahawa keterangan ayat nombor 8 yang akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Ancaman orang yang tidak membayar zakat atas harta yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga seperti kita lah. Kita berusaha untuk bekerja semata-mata niatnya untuk menunaikan zakat. InsyaAllah dapatlah. Kalau kita niatnya untuk kaya, tak boleh. Kita nak kerja supaya kita layak bayar zakat. Dapat kita sempurnakan agama kita. Kalau kita buat kerja, lupa nak bayar zakat. Niat apa? Niat kerja apa? Niat kita supaya kita layak bayar zakat. Baru kita dapat keberkatan dunia, harta kita berkat, kehidupan kita berkat, anak-anak ini kita berkat. Tapi kalau tak bayar zakat, bahagian yang kita kena sedekahkan tu dah jadi najis kepada harta kita. Bahaya. InsyaAllah kita dengar, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik hidayah dalam amalkan dan sampaikan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.